Projek rintis pembekalan petrol dan diesel tanpa subsidi dilancar, tangani ketirisan. Bantuan musim terkujuh hampir RM255 juta telah disalur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Rabu 15 Februari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Saiz Hamid, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyerahkan kunci rumah kurniaan Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa di Pekan, Pahang. Ia merupakan antara rumah pertama kurniaan baginda yang berkonsepkan mesra orang kurang upaya OKU. Rumah berkeluasan 660 kaki persegi itu diserahkan baginda kepada individu OKU fizikal Muhammad Khairi Othman. Ia dikurnia selepas kediamannya sebelum ini di program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT di Kampung Tanjung Pulai, Pekan, kerap dinaiki air ketika musim tengkujuh. Dia terus apabila dia sembang dengan saya dalam kedai itu, terus dia cakap macam tu. Saya pun terkejut jugalah. Ingatkan dia sama-sama biasa gitu je. Jadi dia terkeluar pada bulan dia, saya nak bagi awak rumah, awak nak tak? Jadi saya pun dia pada situ. Dia kata, ya Allah besarnya rezeki mana Tuhan bagi saya dengan bertemunya dengan tuanku sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pada program sama, Al-Sultan Abdullah turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada 15 penduduk setempat. Pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur luar bandar melibatkan RM5.7 bilion bawah program Jana Wibawa ditangguh lagi bagi meneliti semula tata cara perolehannya. Bagaimanapun jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pihaknya akan memastikan projek berkaitan dilaksana secepat mungkin. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, tumpuan akan diberi kepada infrastruktur yang terjejas akibat bencana alam. Pihak kementerian mengambil keputusan agar tata cara perolehan perbendaharaan mesti diikuti sepenuhnya. Ini termasuk membuka tender-tender supaya projek-projek ini dapat dilaksanakan. KKW tidak akan berkompromi dari segi pelaksanaan, terutamanya jeda waktu atau tempoh infrastruktur luar bandar. Kita akan berikan keutamaan di kawasan-kawasan terutama yang terjejas dengan banjir. Jalan-jalan yang rosak, jabatan yang runtuh dan rumah-rumah yang terjejas. Saya telah meminta pegawai-pegawai di kementerian dan agensi akan untuk melaksanakan dengan segera. Kerjasama dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak juga akan dipergiat bagi memastikan projek pembangunan infrastruktur di kedua-dua wilayah itu dapat disegerakan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui selepas sesi kunjungan mesra ke Pusat Media Parlimen. Cadangan Kementerian Pengangkutan untuk menaik taraf lapangan terbang Miri telah dikemuka kepada Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri bawah Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2023. Permohonan diharap dapat diluluskan bagi membolehkan projek berkenaan segera dilaksana demi keselesaan pengguna. Projek naik taraf lapangan terbang itu bertujuan meningkatkan kapasiti pengendalian penumpangnya kepada 3 juta penumpang setahun berbanding 2 juta sebelum ini. Antara skop kerja yang dicadangkan di bawah projek ini adalah melibatkan perluasan bangunan terminal sedia ada, menambah baik kawasan terminal bagi operasi penumpang Rural Air Services, menambah bilangan kaunter daftar masuk,
memperkenalkan sistem pengendalian bagasi yang baharu serta menaik taraf fasiliti untuk keselesaan penumpang. Kos naik taraf dianggar berjumlah 60 juta ringgit. Projek rintis pembekalan petrol dan diesel tanpa subsidi kepada kenderaan berpendaftaran asing dilancarkan. Matlamat utamanya menangani isu ketirisan bahan api itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, inisiatif itu memberi kemudahan kepada kenderaan berpendaftaran asing mendapatkan bekalan petrol dan diesel dengan harga komersial dan tanpa subsidi. Projek rintis di Perlis berlangsung selama 3 bulan hingga April ini. Terdapat 2 stesen minyak tanpa subsidi masing-masing di Padang Besar dan Wang Kelian. Penilaian keberkesanan akan dilakukan sebelum diperluas ke negeri-negeri lain yang bersempadan dengan negara jiran. Kita akan mencadangkan supaya lebih banyak stesen dibuka di kawasan sebelah timur pula, iaitu di Kelantan dan juga di Johor Bahru yang bersepadan dengan Singapura, dan demikian juga kita fikirkan di Sabah dan Sarawak yang sememangnya di sepanjang sepadan itu kita bersepadan dengan negara Indonesia. Inilah suatu kaedah ataupun pendekatan ekonomi yang praktikal, yang doable di samping menyelamatkan ketirisan, dan ia masih memberikan keuntungan kepada pihak kerajaan. Dan kalau betul caranya, saya rasa kutipan SST juga boleh diambil. Penguatkuasaan berterusan akan dilaksana bagi memastikan inisiatif jalan lancar mengikut perundangan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menambah baik ciri-ciri keselamatan bagi aplikasi lesen kenderaan motor digital ELKM dan lesen memandu Malaysia digital ELMM. Salah satunya memperkenal sekuriti peringkat ketiga menggunakan 8 aksara terakhir di belakang lesen memandu untuk pendaftaran JPJ EID. Ini sebagai tambahan kepada 2 peringkat sekuriti sedia ada, iaitu kata laluan dan kod TAC. JPJ turut menambah fungsi bagi mendapatkan semula akaun pengguna melalui 8 aksara terakhir lesen pemandu. Pelaksanaannya mampu menyelesaikan isu telah mendaftar disebabkan pengguna sebelum ini mempunyai akaun di portal strategik JPJ yang berintegrasi dengan sistem JPJ. Fungsi tambahan seterusnya ialah penetapan semula email jika pengguna terlupa email yang digunakan atau perlu mengemaskininya secara dalam talian dengan tambahan 8 aksara lesen memandu. Bantuan musim tengkujuh hampir 255 juta ringgit telah disalur kepada 318,642 pekebun dan penoreh getah yang terjejas pendapatan semasa musim tengkujuh. Setiap seorang menerima RM800. Bantuan BMT ini adalah berjumlah RM800 seorang yang telah dibayar secara ansuran sebanyak 3 kali, iaitu 300 sebulan untuk bulan November dan Disember dan 200 pada Januari 2024. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Ruzaimin Pilus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan amaran yang sedang berkuat kuasa. Amaran hujan berterusan kategori waspada masih lagi dikekalkan bagi kawasan di sekitar Sabah meliputi bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau yang berkuat kuasa sehingga 17 Februari nanti. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa dan Met Malaysia akan sentiasa memantau perkembangan cuaca. Seterusnya pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning mewakili kawasan perkapalan Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan dan juga Sulu yang akan mula berkuat kuasa pada 16 hingga 20 Februari nanti. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, menangkap ikan dan juga sukan dan juga rekreasi pantai.
Seterusnya pula, kita tinjau keadaan cuaca semasa berdasarkan paparan radar terkini. Di Semenanjung, cuaca baik dan tiada hujan di kesemua negeri pada ketika ini. Namun, masih lagi terdapat potensi untuk berlakunya cuaca hujan di dua tempat di sekitar kawasan pedalaman negeri Perak dan juga Pahang pada malam nanti. Keadaan berbeza di Sarawak dengan hujan dicerap di kebanyakan bahagian dengan penumpuan hujan di sekitar bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan juga Kapit. Dengan keadaan hujan terutamanya yang sedang berlaku di bahagian tengah dan Sarawak ini, kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di Sabah pula keadaan cuaca hujan dicerap dan tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan. Keadaan ini juga kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum ke laporan seterusnya, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 22 Februari 2000. Sebuah kawasan penempatan haram warga asing di Cyberjaya digempur Jabatan Imigresen awal pagi tadi. 56 pendatang asing tanpa izin parti dicekup. Operasi mendapati terdapat lebih 100 rumah haram didirikan parti di kawasan itu. Mereka dipercayai menjadikan lokasi itu sebagai tempat tinggal biarpun pas lawatan sosial tamat tempoh. Daripada beberapa pertanyaan yang dibuat oleh saya sendiri dan juga oleh anggota-anggota operasi, didapati bahawa mereka ini telah masuk ke Malaysia dengan pas lawatan sosial sejak tahun 2016 dan tidak keluar sejak itu, dan mereka bekerja secara tidak sah di kawasan-kawasan pembangunan dan juga bekerja sebagai pencuci dalam sektor perkhidmatan ini, sebagai tukang cuci di beberapa buah bangunan di kawasan sekitar. Semua yang ditahan berusia antara 16 hingga 70 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1963 dan Akta Pasport 1966. Ini pula susulan insiden seorang pesakit mental menikam pesakit lain di Hospital Selayang semalam. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata siasatan mengenainya sedang dilaksana pihak berkuasa. Beliau telah bertemu keluarga bangsa bagi menjelaskan situasi sebenar yang berlaku. Juga usaha yang dilaksana bagi memastikan pesakit yang ditikam menerima rawatan terbaik. Status terkini mangsa akan dilapor kepada keluarga dari semasa ke semasa.
Sementara itu, Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Dr. Syariman Syahri Ngadiman berkata kejadian tikaman itu berlaku terlalu pantas. Bagaimanapun, jurawat serta pegawai perubatan telah bertindak segera menahan suspek, kemudian diserahkan kepada polis. Mangsa tikaman segera diberi rawatan kecemasan sebelum menjalani pembedahan. Kini keadaannya stabil dan berada bawah pemerhatian di ICU. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berpendapat SOP mengendali pesakit mental perlu disemak semula. Penambahbaikan itu perlu dilaksana bagi mengelak insiden sama berulang. Dan ini pula usaha bagi mengurangkan beban tugas guru. Menteri Pendidikan Fadhina Siddiq memaklumkan guru diberi autonomi memilih untuk merekodkan dan melaporkan tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah PBD murid secara luar talian atau menerusi sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPB. Template baru untuk pengisian PBD bagi pelaporan ujian akhir sesi akademik tahun 2022-2023 secara luar talian akan disediakan. Kelonggaran itu selari komitmen kementerian dalam memastikan kebajikan para pendidik sentiasa terpelihara. Stesen radio JAKIM iaitu Salam FM meraihkan ulang tahun ke-14-nya hari ini. Penambahbaikan akan dilaksana bagi meningkatkan mutu penyampaian dan kandungannya. Ia bagi memastikan stesen berkonsepkan Islamik terus menjadi pilihan utama pendengar. Sempena dengan hari ulang tahun ke-14 Salam FM, saya mengharapkan agar Salam FM terus diminati sebagai saluran yang menyebarkan dakwah, memberikan inspirasi, mendindangkan lagu-lagu yang mendidik jiwa, menjana minda khususnya kepada mereka yang memerlukan sesuatu hiburan yang terbaik, yang terindah dan dalam mesej Islam yang sangat tinggi. Harapan saya sebagai penyampai Salam FM sendiri agar usaha kami dalam menyebarluaskan tak kira dari segi ilmu agama ataupun ilmu semasa, info semasa, kita harapkan agar dapat memberi manfaat kepada pendengar di luar sana, insya-Allah. Termasuk 4 remaja bawah umur mengaku tidak bersalah memiliki dadah. Kesalahan dikesan hasil operasi di sebuah pusat hiburan di Georgetown minggu lalu. Pendakwaan ke atas tertuduh yang berusia antara 13 hingga 47 tahun dibuat di Mahkamah Magistrate Georgetown. Mereka didakwa memiliki 1.87 gram ketamin. Sebaik pengakuan dibuat, Mahkamah membenarkan mereka diikat jamin antara RM1,000 hingga RM2,500. Kes disebut semula 24 Mei nanti. Seorang pemilik syarikat berpangkat datuk antara 2 individu yang direman atas dakwaan mengemukakan penyata bank palsu. Kesalahan didakwa dilakukan wakil syarikat berbeza itu untuk mendapatkan tender hampir RM8 juta. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mahkamah Sivil Hadi Hakimi Harun. Penyata bank palsu dipercayai dikemuka suspek bagi memperdaya pihak terlibat kelulusan tender perkhidmatan pemeriksaan am jalan bagi zon Bertam seberang Perai Utara. Perintah reman membolehkan siasatan mengikut Akta SPRM 2009 dilengkapkan. Langsung dari Perak, mahu perkembangan pelaksanaan menu Rahmah. Perinciannya bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nasarah. Ya, inisiatif digerakkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu nyata disambut baik rakyat terutama golongan kurang berkemampuan. Mereka dapat menikmati hidangan seimbang dengan harga rendah iaitu RM5 sahaja. Meringankan beban rakyatlah, tambah sekarang makanan mana-mana pun mahal.
Jadi dengan cara bagi untuk dengan harga RM4 ni, orang kata puas makan nasi pun banyak lah. Pada zaman sekarang ni kalau kita nak tengok pun harga barang basah pun mahal kan. Jadi bila ada inisiatif yang menjual menu rahmah ni, orang kata mendapat golongan kurang berkemampuan ni mampu merasa. Macam saya pun sendiri rumah kadang-kadang ada masa beli kat luar juga kan. Kira berpatutan lah untuk kami. Memang digalakkan lah untuk buat inisiatif macam ni kan. Untuk golongan yang bekerja pun boleh, bila masa rehat dia orang boleh beli kan. Peniaga yang menawarkan menu rahmah pula berharap lebih ramai pengusaha dapat bersama-sama melaksanakan inisiatif murni itu. Jadi alang-alang memang saya pun dah start jual murah tu. So saya sahutlah suruhan kerajaan kan nak promosikan menu rahmah tu ialah bagi membantu kadang ada masyarakat rakyat yang kadang kekurangan sumber kewangan boleh berjimat cermat dan makan lah. Bolehlah kedai-kedai yang lain tu boleh buat menu ni, insya-Allah. Walaupun untung tu tak banyak tapi ada bisnes mesti kena ada untung juga kan. Walaupun tak banyak tapi ada, insya-Allah kita nak bantu golongan-golongan yang tak berkemampuan lah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama turut menyokong inisiatif menu ramah dengan menggerakkan program jualan terus dari ladang JTDL. Ia membolehkan pengusaha makanan termasuk peniaga yang menawarkan menu rahmah mendapatkan bekalan sayur-sayuran yang segar dengan harga lebih rendah daripada pasaran. Saya rasa untuk menyokong inisiatif menu ramah ni kan, pihak peniaga boleh mendapatkan bekalan terus daripada ladang. Maksudnya sekarang ni lah kan, instead daripada pasar borong yang maybe harga lebih tinggi, tu dapat daripada ladang, dan bila kos tu dapat dikurangkan di peringkat ladang, jadi menu ramah ni maybe kita boleh sokong dengan menyediakan produk-produk yang sesuai lah kan. Program JTDL diadakan setiap minggu di 18 lokasi sekitar Perak. 28 usahawan terlibat secara langsung menyediakan bekalan sayur-sayuran. Dalam pada itu, Esko Perak, Wu Kah Leong pula berpendapat usaha kerajaan mempertimbang pemberian insentif kepada penyedia menu rahmah merupakan langkah tepat pada masanya. Ia dapat menarik lebih ramai peniaga untuk menawarkan menu rahmah. Dan saya rasa ini merupakan satu langkah baik oleh kerajaan untuk membantu dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat, terutamanya golongan B40 yang terhimpit di bawah bebanan hidup yang tinggi. Dan ini merupakan satu inisiatif di mana saya rasa dia tak boleh selesaikan masalah secara total, tapi dia dapat meringankan dari semasa ke semasa di sambil menunggu kerajaan mengambil langkah yang lebih proaktif, yang lebih pragmatik dalam menyelesaikan masalah kos sara hidup secara keseluruhan. Sekian paparan berita dari Perak, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Rick. Menyokong menu rahmah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua lah. Amat bagus lah menu rahmah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu rahmah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu rahmah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan lah kot. Hujung-hujung bulan kan, mungkin dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan, mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Syarikat korporat disaran bekerjasama menerusi program komitmen Kedah Mendidik Pelajar Sukses Kompas Universiti Utara Malaysia UUM. Kolaborasi membolehkan program pembangunan pelajar kurang berkemampuan di negeri itu dapat dijayakan.
Ketua Program Kompas yang juga Profesor Kanan Psikologi Pengajian Pendidikan UUM, Profesor Dr. Rosna Awang Hashim yakin pembangunan sekolah berjalan sempurna dengan kerjasama strategik industri, sekolah dan universiti. Dan kita amat berharap perkara ini dapat diteruskan selepas tamat projek ini, di mana bukan hanya daripada Yayasan Saidabi, juga daripada pihak sekolah dan juga komuniti di luar sana, industri di luar sana yang dapat bersama kita. Sebab kita yakin bahawa pembangunan di sekolah itu tidak akan berjalan lancar tanpa jaringan kerjasama yang rapat di antara sekolah dengan masyarakat dan juga pihak industri. Sebab kadang-kadang sekolah ini ada banyak kekangan, ya. Jadi sumbangan daripada industri sikit sebanyak dapat meringankan beban pihak PIBG sekolah dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan peralatan sekolah kepada 300 pelajar kurang berkemampuan dalam program Back to School di SMK Air Hitam Jerlun. Semua pelajar turut menerima voucher RM150 setiap seorang dengan bantuan tajaan Yayasan Saidabi berjumlah RM60,000. Sebelum melintas langsung ke Sabah, kami kongsikan dahulu perkembangan terbaru misi mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi di Turkiye. Perdana Menteri meluahkan rasa bangga terhadap kecekapan dan tahap profesionalisme pasukan SAR negara yang bertugas membantu mangsa gempa bumi di Nurdagi, Turkiye. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pasukan SAR negara telah menunjukkan pengorbanan dan keupayaan luar biasa yang boleh dibanggakan. Saya bangga sekali dengan pasukan kita, semangat bomba kesihatan, EPM yang telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, dibanggakan. Dan Gubernur dengan Wakil Gubernur di sini menyatakan bahawa pasukan kita itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan saya bagi pihak seluruh rakyat ingin mengucapkan penghargaan dan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan beban rakyat di sini diringankan dan kita akan buat sedaya upaya. Datuk Seri Anwar berkata demikian selepas melawat kem pasukan SAR negara di Stadium Nurdagi. Beliau meluangkan masa kira-kira 40 minit melawat dan mendengar taklimat operasi pasukan SAR negara. Pasukan SAR negara terdiri daripada anggota Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Kor Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Fokus negeri di bawah Bayu mengenai usaha mengekang banjir berulang di Penampang. Perinciannya bersama Redwin Robin. Ya, sahih. Lebih RM50,000 bantuan awal disalurkan kepada Sekolah Menengah St. Michael Penampang berupa peruntukan bencana alam bagi membantu penduduk yang terkesan dalam insiden banjir baru-baru ini. Bantuan tersebut disalurkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang diumumkan menterinya Datuk Ewan Benedict yang juga merupakan ahli Parlimen Penampang. Saya telah bersetuju untuk menyalurkan peruntukan bencana di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebanyak RM50,000 yang kita akan salurkan kepada Koperasi SM St. Michael untuk memulihkan ataupun membaiki kerusakan di kawasan sekolah. Saya juga telah bersetuju untuk menggunakan peruntukan khas menteri saya untuk menaik taraf kawasan tempat letak kereta dalam kawasan sekolah yang diperlukan oleh pihak sekolah. Lawatan kerja ini bagi mengenal pasti kerosakan ataupun keperluan penyelenggaraan atau menaik taraf tempat-tempat yang masih bertakung selain menjadi punca limpahan kepada air melibatkan agensi berkaitan. Antara keutamaan adalah penyelesaian masalah saluran parit dan longkang tersumbat oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Datuk Ewan turut meninjau beberapa jalan yang masih digenangi air di daerah Penampang yang menyebabkan kesukaran perhubungan penduduk, pelajar sekolah maupun klinik kesihatan.
Sementara itu, satu penyelesaian bencana di daerah Pinampang adalah cadangan pembinaan projek tebatan banjir bernilai hampir RM0.5 bilion akan diangkat ke peringkat pembuat keputusan. Menerusi projek ini, sebahagian besar Sungai Moyok Pinampang akan terlibat dalam projek mendalamkan sungai selain pemasangan benteng tebing bagi mencegah hakisan. Saya juga berhasrat untuk membangkitkan insiden banjir Pinampang ini pada mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Kabinet Jumaat ini dan seterusnya mendesak Kabinet dan Kementerian Kewangan terutamanya dan Kementerian Sumber Asli untuk menyegerakan proses perlantikan pelaksana bagi projek tabatan banjir. Beliau memaklumkan perkara ini ketika melakukan lawatan segera kepada penduduk yang terkesan dengan banjir di Pusat Kebudayaan Pinampang. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Pinampang turut mencadangkan agar masalah perparitan dan longkang tersumbat diselesaikan melalui peruntukan kecil pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri. Beliau turut menyerahkan bantuan daripada pihak NADMA kepada penduduk yang terjejas banjir yang masih berada di PPS di Pinampang malam semalam. Kemudiannya ditutup tengah hari tadi. Pelaksanaan menu rahmah yang menawarkan set makanan pada harga RM5 terus mendapat sokongan pengusaha makanan di Sandakan. Al-Falah Nasi Kandar House antara yang menyahut aspirasi kerajaan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat, khususnya golongan kurang berkemampuan melalui penjimatan makanan harian. Kita punya menu ni ada ayam dengan sayur dan nasi putih RM5. Sama juga ikan, sayur, nasi lah. Kita akan tukar lagi lah menu lagi lah. Setiap dalam masa 2-3 hari ini kita akan tukarkan. Macam contohnya roti canai dengan teh tarik ni. Contohnya harga sekarang RM4.5 kita boleh tukarkan pergi RM3 atau RM3.5 macam itu. Menu rahmah ni membantu kepada masyarakat yang tidak berkemampuan, di mana sekarang ni bahan-bahan mentah meningkat dan juga sekaligus membantu juga peniaga-peniaga restoran dengan adanya menu rahmah ini. Hidangan yang lengkap lah, adanya sayuran, adanya protein seperti ikan, ayam. Menu rahmah ni dia banyak tolong kira orang yang kurang berkemampuan lah. Maksudnya menu-menu dia pun lengkap, harganya cukup murah, sama kira macam makanan dia pun sedap juga. Kira okey lah. Harap-harap banyak lagi lah restoran yang ikut menu rahmah ni. Lebih 16 lagi restoran yang berdaftar di Sandakan akan melaksanakan inisiatif menu rahmah dalam masa terdekat. Beralih mengenai menu rahmah di Beaufort, menu yang berupaya membantu meringankan kos pelajar dan ibu bapa, memiliki nutrien berkualiti dan seimbang, sekaligus berupaya membentuk pelajar yang sihat dan cerdas. Selain itu, saya melancarkan untuk memberi kupon kepada pelajar untuk membeli makanan dengan harga menu rahmah. Kalau ada kupon, biasanya makanan tu RM5, kupon RM2, so pelajar membayar RM3 sajalah. Part of inisiatif. Jadi kita membantu daripada segi itulah untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Perasaan saya selaku pelajar college, dia sangat banyak membantu kami dari segi pembelanjaan, membeli barangan makanan, juga dapat membuat kami para pelajar fokus dalam pembelajaran. Perasaan saya okeylah, gembira sebab kurang sikitlah kos pembelajaran makan dekat college, murah lah. Boleh jimat pembelajaran dekat college. Saya rasa adanya menu ramah ini dia baguslah, dapat membantu pelajar dari segi kewangan sebab ada banyak pelajar di sini yang tidak berkemampuan. Harapan saya agar menu rahmah ni dia akan diteruskan lagi di masa akan datang untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Seterusnya bukan saja di dalam college community tetapi di luar juga. College Community Beaufort adalah kolej pertama di negeri ini yang menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui program Menu Rahmah. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI akan memasang 300 unit VSAT sebagai usaha memberi liputan internet 4G hampir 100%.
kepada rakyat termasuk luar dan pinggir bandar. Setakat ini liputan 4G di Sabah hanya mencapai 88.06% dan sasaran 100% menjelang penghujung tahun 2024. Kita juga berharap agar liputan internet yang projeknya telah pun diberikan peruntukan oleh jendela dapat kita beri tumpuan pada tahun ini kerana kita ingin mencapai 2024 liputan hampir 100% di negeri Sabah seperti mana juga di negeri-negeri yang lain. Dato' Dr. Muhammad Arifin berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Amanat KSTI di Kota Kinabalu. Jelasnya lagi, kementeriannya juga telah merancang untuk menambah pembinaan pusat sains dan makerspace di 6 daerah melalui rancangan Malaysia ke-12. Setakat ini, 2 pusat sains dan makerspace iaitu di Perpustakaan Sandakan dan Tawau telah menerima peruntukan pembinaan berjumlah 10.2 juta ringgit menerusi Petronas. Sebuah lagi pusat sains di Perpustakaan Keningau dijangka siap pertengahan tahun ini. Program Rintis Digital Sandbox yang pertama di Borneo dan ke-8 di Malaysia juga bakal dilaksanakan dalam membantu belia mendepani revolusi IR 4.0 serta memberi ruang kepada inovator muda mengembangkan idea inovasi. Baik, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri untuk laporan selanjutnya dalam Berita Wilayah. Sahih. Baik Edwin, terima kasih. Amalan dan dasar industri minyak dan gas di Sarawak dicadang dikaji semula. Untuk perinciannya langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya Sahih, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Muzium Budaya Borneo BCM di Kuching menerima seramai 600,165 pengunjung sejak ia mula dibuka pada Mac tahun lepas sehingga awal minggu ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini termasuk 13,764 pelancong luar daripada pelbagai negara seperti Indonesia, United Kingdom dan Jepun. Tambah Datuk Seri Karim, muzium ikonik yang kedua terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Malaysia itu turut menarik minat Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria yang telah berkunjung sebanyak 2 kali tahun lepas. Sementara itu, sejumlah 171,643 pelancong tempatan dan luar negara telah melawat muzium-muzium lain di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Sarawak termasuk Muzium Islam, Muzium Arkeologi Nia dan Muzium Warisan Sri Aman sepanjang 2022 hingga bulan ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi dan Jalinan Kasih Jabatan Muzium Sarawak 2023 di Kuching. Menurut Datuk Seri Karim, pada tahun ini beberapa buah muzium dan galeri bakal dibuka kepada pengunjung termasuk Brook Dockyard, Industrial Heritage Museum dan Taman Arkeologikal Sentubong. Pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan buku terbitan jabatan itu serta menyampaikan cenderahati kepada pegawai bersara selain sijil anugerah perkhidmatan cemerlang kepada warga kerja jabatan berkenaan. Terdapat keperluan untuk mengkaji semula amalan dan dasar industri minyak dan gas sedia ada di peringkat negeri khususnya di kawasan Bintulu. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh memberitahu ini bagi membolehkan perusahaan kecil dan sederhana PKS sedia ada dan baharu mengambil bahagian mengembang dan mengekalkan kehadiran mereka dalam industri tersebut. Datuk Dr. Malcolm menegaskan pengalaman Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia MPRC akan digunakan oleh kementerian dalam usaha untuk menerbitkan Rangka Tindakan Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE 2021-2023. MPRC experience will certainly be useful for my ministry, especially in trying to formulate the National Oil and Gas Services and Equipment Company, OGSE Industry Blueprint 2021 to 2030. I hope my ministry and MPRC can always collaborate
to work together for Sarawak version of Oil and Gas Company Industrial Blueprint. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program transformasi kontraktor minyak dan gas Sarawak sesi kedua di Bintulu. Mengenai program tersebut, ia merupakan pendekatan dan mekanisme baharu kepada kontraktor Bumiputra Sarawak dalam projek minyak dan gas di Sarawak dalam meningkatkan penyertaan dan prestasi selain membina rangkaian dengan jaringan kontraktor Bumiputra ke arah membina gabungan yang mantap. Program itu berlangsung selama 2 hari disertai seramai 50 usahawan di sekitar kawasan Bintulu yang memfokuskan keusahawanan dalam industri minyak dan gas, produk dan perkhidmatan dan keusahawanan dalam pasaran digital. Kerajaan Sarawak mengagihkan sejumlah 3.7 juta ringgit kepada 32 buah sekolah mubalih dinominasi Roman Katolik bagi kawasan Serian dan Kuching. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, dana tersebut bagi membantu pihak sekolah untuk mengurus, memperbaiki dan menaik taraf keperluan prasarana sekolah terbabit. Of course, this will relieve us, especially the YBs in the respective area, because I receive a lot of requests to buy all the equipments, to upgrade some of the facilities in school, even to build Dewan in the sekolah, which I have done in my constituency. Not less than 16 schools which we have built the Dewan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian cek bantuan kepada Sekolah Mubalih Sarawak 2022 Roman Catholic Archdiocese of Kuching di Wisma Bapa Malaysia. Datuk Dr. Penguang yang juga penasihat kepada Mission Authority Roman Catholic Archdiocese Kuching berkata, dana tersebut memberi manfaat kepada 8,734 pelajar daripada 2 buah sekolah menengah kebangsaan dan 30 buah sekolah rendah. Dalam pada itu, beliau menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Premier Sarawak atas keprihatinan tidak mengabaikan kebajikan pelajar-pelajar sekolah mubalih di kawasan bandar dan luar bandar dengan memberikan keselesaan kepada warga sekolah agar setaraf dengan sekolah-sekolah lain. Ibu bapa harus peka terhadap aktiviti anak-anak supaya mereka tidak terlibat dengan perkara serta gejala yang tidak sihat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, langkah ini penting bagi mengelak mereka terjebak dengan media sosial yang tanpa sempadan yang berpotensi menerap budaya yang negatif. Safi'i menjelaskan budaya yang tidak sihat tersebut daripada media sosial akan mempengaruhi golongan kanak-kanak yang mudah terikut-ikut dengan perkembangan terkini. Ibu bapa juga katanya perlu memantau prestasi anak-anak mereka bersama guru-guru di sekolah supaya mereka memperolehi keputusan yang cemerlang bagi menjamin masa depan yang baik. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Sekolah Kebangsaan Hijrah Badong Daro. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM8,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Hijrah Badong dan RM5,000 kepada Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Safi'i juga memaklumkan peruntukan berjumlah RM450,000 telah diluluskan untuk Kerajaan Sarawak bagi membina dewan untuk kemudahan sekolah tersebut. Kelas bercantum bagi sesi persekolahan 2023-2024 yang akan dilaksanakan bermula 20 Mac tahun hadapan merupakan inisiatif jangka pendek Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menyelesaikan isu sekolah kurang murid SKM yang mempunyai pendaftaran kurang daripada 30 orang murid. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Long Jeeh, Debbie Doming berkata, ini berbeza dengan penggabungan sekolah, kelas bercantum yang akan menggabungkan kelas tahun 2 dan 3 sebagai satu kelas, manakala kelas tahun 4 pula digabungkan dengan tahun 5 dalam satu kelas. Debbie menjelaskan langkah ini akan dapat mengurangkan beban guru selain mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah SKM. Beliau menjelaskan perkara itu pada Majlis Anugerah Cemerlang dan Majlis Graduasi Tahun 6 sesi 2022-2023 SK Long Jeeh Baram baru-baru ini. Jelasnya fasa pertama pelaksanaan kelas bercantum adalah pada 2023-2025 sepanjang 3 tahun dan sekolah yang menunjukkan peningkatan pendaftaran melebihi 30 orang murid selama 3 tahun berturut-turut boleh memohon untuk menambah semula bilangan kelas seperti sedia kala. Manakala di sekolah
sekolah pendalaman, perkara itu tidak dapat dielakkan kerana unjuran pendaftaran semakin menurun dan ditambah pula dengan isu kekurangan guru. DAB memaklumkan 9 buah sekolah di daerah Baram akan turut melaksanakan kelas bercantum tersebut. Pusat Pertahanan Awam Negeri Sarawak PUSPA di Jalan Diplomatik Kuching akan dinaik taraf menjadi pusat latihan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak APM pertama di Sarawak. Pengarah APM Sarawak PPJ Pertahanan Awam Abdul Wahab Rahim memberitahu perkara telah dimajukan kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng dan disokong penuh kerana mengambil kira Sarawak masih belum mempunyai pusat latihan sendiri. Abdul Wahab memberitahu projek yang dianggarkan bernilai 100 hingga 150 juta ringgit itu kelak bukan sahaja untuk melatih anggota, bahkan untuk melatih pemohon dari badan bukan kerajaan NGO yang melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan penyelamatan dan bencana. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan APM telah merancang sebanyak 33 kursus bagi anggota dan NGO sepanjang tahun ini. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Perhimpunan Setia APM Sarawak Kuching. Terdahulu beliau menyampaikan surat penyiaran kenaikan pangkat dan penganugerahan pingat kepada 22 anggota. Polis Kuching kini sedang memburu 2 individu untuk membantu siasatan melibatkan kes di bawah Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan Samun di daerah Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan individu berkenaan ialah Hamzah bin Muhammad atau Hamzah Cina yang beralamat di Taman Melihar Jalan Matang dan Muhammad Rafizi bin Sahari atau Rafizi beralamat di Kampung Tebuanili Kuching. Beliau mengalu-alukan orang ramai untuk memberi kerjasama sekiranya mempunyai maklumat berkenaan kedua-dua individu tersebut. Katanya maklumat boleh disalurkan kepada pegawai penyiasat kes Inspektor Muhammad Zairi bin Jamaluddin di talian 012-521-0064 atau menghubungi Balai Polis yang berhampiran. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Evi. $15,768 bungkusan teh dan kopi tanpa logo halal sah dirampas KPDN Johor hasil sebuahan ke atas sebuah kilang di Kulai semalam. Keseluruhan rampasan bernilai RM23,000. Kilang pembungkusan itu disyaki beroperasi sejak 2019. Kopi dan teh tersebut dipercayai dijual untuk pasaran tempatan. Selain 8 penguatkuasa KPDN, operasi turut disertai 4 penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kes disiasat bawah Akta Perihal Dagangan dalam kurungan perakuan dan penandaan halal 2011. Sempena sambutan Hari Radio Sedunia, Negeri FM bersiaran dari luar studio. Kali ini, konti lokasi bersiaran dari Politeknik Port Dickson. Menurut Pengarah Penyiaran Negeri Sembilan, Kamal Roslim, sambutan di institusi pengajian tinggi membuka peluang generasi muda untuk mengenali dunia penyiaran radio. Harapan kami sebenarnya adalah untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan juga tenaga pengajar di sini untuk meraihkan, untuk membawa maksud apakah radio dan keamanan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada pelbagai kursus untuk mengetahui bagaimana kita bekerja, macam mana kita menyampaikan maklumat, di samping kita adakan sedikit hiburan untuk mereka supaya Negeri FM ni lebih dikenali. Beliau berkata demikian pada program sambutan Hari Radio Sedunia 2023 di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. Sistem pembayaran cukai Negeri Sembilan akan beralih kepada platform baru Negeri Sembilan Pay atau N9 Pay. Tambah baik dilaksana bagi mengadaptasi teknologi dalam usaha ke arah pendigitalan negeri. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, sistem bakal memperkasa sistem takbir urus percukaian negeri.
N9P ini merupakan satu platform yang baru yang akan dibina bagi memastikan dan memudahkan pembayar-pembayar, sama ada pembayar cukai ataupun apa juga bayaran kepada kerajaan negeri ataupun agensi yang terlibat boleh membayar dengan satu platform yang satu, iaitu Negeri 9P. Sistem yang masih dalam proses pembangunan akan mula dilaksana selepas mendapat kelulusan Setiausaha Kerajaan Negeri. Datuk Seri Aminuddin ditemui pada Majlis Apresiasi Kewangan tahun 2022 pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan di Seremban. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia. Dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Laporan sukan, keputusan berhubung penguatkuasaan program latihan industri berbayar akan dibawa ke mesyuarat Kabinet. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hanayo, ia memerlukan pertimbangan sewajarnya melibatkan Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia. Program allowance latihan industri berbayar dalam sektor swasta perlu mengambil kira situasi ekonomi kini. Justru, kewajipan pelaksanaannya dibimbangi akan mengekang pengambilan pelajar dalam jumlah besar. Yang ini saya akan bangkitkan dalam Kabinet di mana saya rasa Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Sumber Manusia kita perlu mempunyai lebih banyak lagi perbincangan pros and cons bagaimana kita nak perluaskan ke sektor swasta. Tapi kita mengambil maklum bahawa buat masa ini, masa itu tidak sesuai. Beliau memaklumkannya di Dewan Rakyat. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sah menyertai Kelab Johor Darul Takzim JDT sebagai ahli lembaga pengarah kelab itu. Menerusi pengumuman di laman sosial Johor Southern Tigers, juara Liga Super 9 kali berturut-turut tersebut turut melantik beliau sebagai penasihat belia Johor. Khairi memiliki pengalaman luas dalam sukan bola sepak apabila pernah dilantik sebagai Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dari 2007 hingga 2010. Selain itu, kewujudan Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP juga merupakan usaha beliau ketika menjadi Menteri Belia dan Sukan. Di laman sosialnya, Khairi meluahkan penghargaan kepada Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim yang merupakan pemilik JDT. Menurutnya, pengalaman yang ada akan digunakan untuk membantu skuad Harimau Selatan menjadi kelab bola sepak terunggul di benua Asia. Selain itu, beliau juga sedia membantu merealisasikan Tengku Mahkota Johor dalam memperkasakan belia bangsa Johor, antaranya melalui pendidikan, keusahawanan dan kebajikan. Perkembangan Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pasukan TNB tidak berdepan masalah untuk menjinakkan Nurin Safi Sporting apabila mencatat kemenangan selesa 8-3 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Permainan suku pertama hingga ketiga jelas dikuasai anak buah Nur Saiful Zaini Nasiruddin apabila meledak 6 gol manakala 2 lagi jaringan diraih pada suku keempat. Bagi Nur Saiful Zaini, biarpun pasukannya mencatat kemenangan besar, namun beliau masih lagi kurang berpuas hati. Menurutnya masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama ketika bertahan. Saya rasa kita tak bermain seperti mana yang kita nak lah. Especially bila kita attack kan. Dan kita tak ambil ada loose player belakang. Dia orang skor 3 gol. Saya rasa itu petanda yang tak baik lah untuk TNB. Kita tak boleh lepas gol macam tu. Tapi mereka juga ada beberapa pemain yang bagus daripada India yang import player. Ada skill.
TNB kini menduduki tangga ketiga keseluruhan dengan 6 mata selepas 3 perlawanan. Sementara itu, dalam satu perlawanan, pasukan hoki Terengganu THT meneruskan aksi konsisten apabila menewaskan UiTM HAKPT 2-1. Juara Piala Sumbangsih 2023 itu mendahului pada suku pertama hasil pukulan penalti stroke oleh Jang Jong Hyun. Dengan mengalah, UiTM memperkemas permainan dan gol penyamaan yang dicari. Hadir menerusi Daniel Ashraf yang menyempurnakan penalti stroke kira-kira 3 minit sebelum tamat suku kedua. Terikat satu sama, kedua-dua pasukan terus rancak melakukan serangan demi serangan, namun tiada jaringan dihasilkan pada suku ketiga. Gol kemenangan THT berjaya diperoleh pada suku keempat menerusi Shallow Silverus yang berjaya menampan pukulan sudut penalti yang diambil Jang Jong Hyun sekaligus memperdaya penjaga gol lawan untuk kemenangan 2-1. THT kini terikat 9 mata dengan pendahulu Liga Maybank selepas 3 perlawanan. Kejohanan terbesar dan paling berprestij di arena sukan bola sepak Malaysia. 2004, perjuangan ini bermula dan sehingga kini kegemilangannya terus kita raikannya bersama. Setelah mencatat jutaan jumlah tontonan yang bersiaran di saluran RTM pada 2022, Liga Malaysia 2023 edisi ke-20 kini membuka tirai dalam memburu 4 piala. Memulakan aksi dengan sepak bola perlawanan Sumbangsih merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah dengan Johor Darul Takzim bertemu Terengganu FC. Dan terus dibawakan aksi Liga Super dengan 52 perlawanan. Piala FA 8 perlawanan. Dan memburu Piala Terulung Piala Malaysia dengan 14 perlawanan. Kenapa perlu bayar jika anda boleh saksikan kesemua 75 perlawanan ini secara percuma di saluran RTM? Juga dibawakan secara penstriman langsung di RTM Klik. Liga Malaysia 2023 bersama RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani.